Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas Computer Graphic Design. Alright, okay. So hari ini kita nak teruskan kita punya session yang ketiga untuk penggunaan Adobe Illustrator. Betul kalau tak silap saya lah. Ini adalah kelas yang ketiga kita menggunakan Adobe Illustrator. Betul? Ke yang kedua? Yang ketiga, alright. Okay. The previous punya classes kita buat apa? Yang previous punya kelas kita buat yang logo tu logo yang wifi tu betul Yang icon wifi tu betul Ke saya silap? Cuba tengok balik. Saya baru kenalkan Adobe. Oh, kira saya upload kelas salah kelas lah ni Oh, betul betul betul. Sorry. Oh, saya baru kenalkan awak dengan bentuk-bentuk dengan color-color tu Alright. Yang 3D tu kan? Alright. Okay. Okay. Right now, boleh buka awak punya Illustrator dulu. Alright. Okay. Boleh buka Illustrator. Kita nak continue Illustrator. Right. Okay. Sekejap saya share screen. Okay, boleh nampak? Boleh. Alamak. Ada lagi orang masuk ni. Okay. Nampak tak ke screen? Ada kat screen tak? Alright, okay. So, apa yang kita nak buat hari ni adalah minggu lepas saya dah tunjuk a very simple punya functionality untuk setiap satu yang kita ada dalam kita punya Illustrator. Alright, okay. So, hari ni kita akan buat sedikit tutorial. Dan straightforward dalam masa yang sama kita buat tutorial dan yang mempelajari dalam tutorial tu macam mana kita nak menggunakan few icon yang ada kat dalam tu. Alright, is it okay for you guys? Alright, okay. So, for this one, what I need you guys to do is go to you punya left hand side tu. Alright, okay, go to left hand side. You guys akan nampak this create new. Okay, so I want you guys to click at this create new button. So once you guys click, you guys will get this what we call it. This is your working file. What kind of working file you plan to use, right? So head straight to print. Sorry, saya buka balik create new and then pergi dekat kenapa saya punya sorry create new, pergi dekat print pergi dekat print. Kenapa saya punya tak ada macam tak logik je. New document. Okay, there must be something wrong. Okay, nevermind. Pergi dekat yang baru, ambil you guys create new. Lepas tu you pergi dekat print, you guys ambil A4.
Yang macam minggu lepas itu saya tunjuk tu. Ambil A4. And then you guys will dapat macam ni lah. Sekejap saya change dia punya object. A4. Ambil A4 tapi buat dia melintang. Jangan buat dia menegak macam saya ni. Ini saya punya ni. Saya nak tukar dia punya setup dia ni. Supposedly dia melintang Dia bukan menegak. Yes, betul. Correct. Landscape. Tukarkan kepada landscape. Dia ada satu button dekat situ. Awak akan nampak ada orang berdiri dengan orang tu kan. So you change dia punya orientation dia dulu. Okey dah? Dah semua dah Dah tukar orientation dia? Dah, alright. Okay. So, apa yang kita akan buat hari ni, kita akan cuba design kita punya own name card. Okay. So, kenapa saya memilih name card untuk kita design? Sebab name card ni dia adalah kita panggil sebagai basic punya stationery. Basic stationery ni bukan maksudnya peralatan tak. Stationery ni adalah kalau dalam printing, stationery ni kita panggil seperti benda-benda yang memang dalam complex set untuk kita buat printing. Macam for example, kita ada letterhead, kita ada company punya envelope, kita akan ada name card, kita akan ada poster, kita akan ada brochure. Lepas tu kita akan ada website, page pertama and then the subsequent pages. And then lepas tu normally baru kita ada extra on lah. Maybe for example you nak design for caps, you nak design for t-shirt, or you nak design for marker dan sebagainya. Tapi the normal stationery tu, peralatan-peralatan yang memang ada untuk kita printing adalah one of it adalah kita punya name card. So hari ni saya nak ajar you guys macam mana kita nak buat name card. Alright, okay. So selalunya whenever kita nak do name card, okay, dia tak ada a specific orang kata apa, sizing yang kita kena follow. Tak ada. Okay. Sebenarnya jangan nanti awak tanya, oh apakah sebenarnya size yang untuk kita buat name card. Dia memang selalunya common size ada. Tapi specific rules yang set kata, oh these are the only size for name card, itu memang tak ada. Sebab name card boleh jadi various. Sangat-sangat macam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang melintang, ada menegak, ada membulat. So there was a lot of card punya name card ni design lah. So it depends on how kita nak deliver towards to kita punya client. Okay, untuk yang hari ni saya akan ajar you guys macam mana kita nak buat name card yang normal tetapi sedikit extraordinary. Extraordinary tu maksudnya kita nak buat dia normal but a bit different sikit. Alright, okay. So, apa yang kita perlu buat sekarang ni, first kali kita kena ada kita punya basic shape untuk kita punya name card. Okay. So, apa yang perlu buat, pergi dekat sebelah kiri ni yang kita punya tools ni. Okay, tools Windows ni. Sekejap saya okay. Pergi dekat sini. Cuba cari yang keempat ni. Dia nama dia rectangle tools. Ada tak rectangle tools? Alright, okay. So sekarang klik pada rectangle tools tu. Okay, once kita klik pada rectangle tools tu, nanti kita punya cursor tu dia akan berubah jadi macam aiming punya shape lah. Alright, okay. Lepas tu sebelum kita start do a drawing, so kita kena pergi dekat bawah sekali ni, yang dekat sebelah kiri ni. You guys nampak yang bawah ni, there was yang macam minggu lepas tu, dia ada fill dan bawah belakang dia ada stroke. Okay, so fill dia ada ni dan diisi dengan berwarna putih, manakala stroke dia pun ada dan diisi dengan warna hitam. Okay, so that one's not much a problem lah sebab normal common memang kita lukis di atas kertas warna putih dan kita akan buat lining kita berwarna hitam. That one's okay, normal. Right, okay. So once kita dah tukar kat sini, memang warna putih dengan warna hitam. Kalau awak pakai colour lain pun tak apa, jangan risau. No need to worry. Kenapa selain yang tak, sama je sebenarnya. Alright, okay. So bila dah ada tu, kita dah klik pada kita punya rectangle tools ni, apa yang kita perlu buat? Kita klik dekat atas kita punya canvas. Alright, okay. Klik dan drag.
Kita pre-assume kita punya sizing name card kita macam mana. Kita boleh pre-assume. Katalah saya pre-assume macam ni. Kata this is my punya name card punya sizing lah. Okay, ni saya punya name card punya sizing. So tak jadi masalah. Okay. Kenapa saya kata tak jadi masalah? Sebab ada name card yang kalau awak tengok kat luar sana tu, there was a million. Yang pelik-pelik. Yang sampai name card yang macam you macam, ish, biar betul ada name card macam ni kan. Right. So there was a lot type of name card yang memang ada. So jadi kita just do a very orang kata common punya name card. So again, what you have to do is click dekat rectangle tools ni and then pilih rectangle tools and then you click pada you guys punya canvas, just click and drag and then you guys boleh select lah what kind of size you guys nak. You guys nak orang kata apa, a specific rectangle, perfect rectangle, ataupun you guys nak buat a bit wider sikit untuk you guys nak add on sedikit information regarding yourself, address, email and so on. Right, okay. So katalah for example you guys dah buat, okay. Once you guys dah dapat you guys punya desire punya size, alright, okay. Alright, katalah for example this is saya punya sizing lah. Alright, okay. Ni saya punya sizing. Okay. Jadi tak kat awak punya? Jadi Alright, okay. So jadi settle. So sekarang ni kita dah tahu, kita dah ada kita punya basic canvas untuk kita nak buat kita punya design atas kita punya name card. Okay. So tapi sebelum tu, apa saya nak buat, saya tak nak pakai yang very basic punya name card macam ni. Very flatten lah. Okay. Saya nak do some extraordinary sikit. So apa yang saya nak buat adalah saya nak ada curve dekat saya punya name card. Both dekat this end and then both dekat this end. Okay. So yang ujung ni, sebelah kanan ni akan sharp, sebelah bawah ni akan sebelah bawah ni akan sharp dan sebelah ni akan curve and then this side ni pun akan curve. So how we gonna do the curve? Alright. Okay. So untuk buat curve, kita kena cari satu tools yang boleh buat curvy. Okay, curve lah. So kita boleh pergi balik dekat rectangle tools tu. You guys klik lama-lama, nanti you guys akan jumpa this one, ellipse tool. Ataupun dia punya shortcut key dia adalah huruf L lah. Alright, okay. So you buat ellipse tool dekat situ. Okay, dah ada ellipse tool? Alright, okay. So what you guys need to do is just letak you guys punya cursor tu dekat betul-betul dekat dia punya apa point tu. Kalau bila kita letak tu dia akan keluar ada perkataan anchor. So you klik situ, lepas tu you drag, dalam masa yang sama minta you tekan shift. Okay, tekan shift sebab kita nak a perfect punya circle. Jadi tak? Jadi Alright. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Saya. Siapa saya tu? Jadi ke tak? Jadi alright. Okay. So, kita dah ada kita punya rounded shape lah. So, basically kalau kita tengok line ni dia akan bersambung, dia akan tarik. Lepas tu sampai curve tu kita nak dia masuk dekat yang bahagian curve tu. Kita nak masuk bahagian curve tu. Jadi yang luar ni kita tak nak. This small triangle yang kecil ni kita tak nak. Kita nak rid off benda tu. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Okay, dalam kita punya Illustrator, there was a function. Okay, a function yang di mana kita boleh combine both object dan kita boleh jadikan dia satu. Okay, so maksudnya dia adalah authorization yang dia boleh buat yang menyebabkan macam for example if we have more than two icon ataupun more than two items dekat atas tu, kita boleh combine all the items to create another type of punya shape ataupun
style. Alright, okay. So what you guys need to do first is klik dekat you guys punya objek bulat ni, sebab later on kita nak apply dekat this one juga, dekat bawah ni. Alright, so kita tekan ni dulu. Lepas tu you tekan you guys punya dekat keyboard you Ctrl C. Ctrl C stands for apa? Copy, yes, correct. Kita Ctrl C dulu, kita copy je dulu. Kita tak payah buat apa-apa. Sebab once kita tekan Ctrl C, automatically dia punya memory akan store that command yang mengatakan kita dah request for copy lah. Alright, okay. Okay, semua dah tekan Ctrl C? Dah Alright. Okay, so dah tekan Ctrl C. What's next we need to do is pergi dekat you guys punya Windows atas ni. Yang dekat atas kan ada Windows kan? You ada file, edit, object, type, Windows kan? Pergi dekat Windows. Saya nak you guys cuba cari ada satu benda ni, nama dia Pathfinder. This one. Kalau dah ada, cuba check sebelah kanan. Selalu dekat belah kanan yang belah sini. Belah sini selalunya dah ada Pathfinder. Tapi kalau tak ada, you guys cuba tengok kat sini. Pergi dekat Windows, cari Pathfinder. Alright, okay. Cari Pathfinder. Kalau dia tak ada tick tu, maksudnya dia tak keluar lagi lah. So make sure you click, nanti dia akan ada tick. Ya, betul. Okay, dah? Keluar tak yang Windows Pathfinder tu, bila kita klik dia akan keluar ni. This one. Saya letak kat sini lah So kita nampak dia ada keluar Pathfinder ni. Okay, Pathfinder ni. Ada semua ada Alright, okay. So, apa Pathfinder ni buat? Okay, Pathfinder ni function dia macam saya beritahu tadi lah. Dia menggabung, membuang, combine dan sebagainya. Kalau kita tengok kat sini, dia ada 4. Dia ada 4 shape mode dekat sini. Okay. Kita combine the first one, kita unite kan, maksudnya there was 2 object, they collide together, so kita unite kan. Yang kedua, dia object yang ada, tapi yang dia, apa yang dia buat adalah kan dia akan minus the front. Maksudnya dia minus the front, dia akan buang objek yang paling depan sekali. Dia akan tinggalkan objek yang paling belakang. Okay. Yang ketiga, dia adalah intersect, maksudnya apabila kedua-dua bergabung, dia akan ambil objek yang kata apa yang bersilang. Okey. Yang terakhir kita ada yang sini kita panggil exclude, maksudnya apabila dua objek bergabung, dia akan buang yang combine tu, dia akan tinggalkan yang luar yang tidak kata apa? Tidak bergabung lah. Alright. So apa kita nak buat adalah kita nak ambil yang line ni bergabung dengan line curve ni. Okey. Kita nakkan dia bergabung dengan line curve ni. So apa yang kita boleh buat? Kita cuba try and error. Sebenarnya untuk buat this kind curve tak semestinya menggunakan bulat. Dia ada pelbagai cara. Tapi sebabkan you guys baru on the early stage, saya tak boleh tunjuk you yang advance punya lah. Saya tak pasal tunjuk you this one. So hopefully nanti once you guys dah boleh catch up benda ni, you guys boleh apply yang lain punya style lah. Okey. Dia bukan ini satu je spesifik cara, tak, dia ada banyak cara. Okay, tapi kita try yang this dulu. Alright, so apa kita nak buat, macam mana kita nak menggunakan Pathfinder is very easy. Make sure you click this mouse first. Jangan yang masih dekat yang you guys punya tadi tu, yang kita punya tak nak. Kita tukar kepada balik mouse hitam ni. Okay, ataupun tekan dia punya shortcut key dia adalah huruf V. Okay, tekan huruf V, so you guys punya mouse akan jadi warna hitam. Kejap, saya nak tanya, student baru tu ada tak? Apa nama student baru tu? Ada tak student baru tu? Student baru tu ada tak? Tak ada Apa nama dia? Sekejap. Kejap guys, kejap. Kita break kejap.
No Fitri, Arif Fazilah. Ada? No Fitri ada? Ke tak ada? No Fitri ada? Tak ada. No Fitri, No Fitri, No Fitri. Okey, tak apa. Okey, kita kembali. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah once kita dah tukar kita punya mouse ni, kita klik dekat luar ni. Ni kita panggil selection lah, kita nak select. So kita klik dekat luar, kita drag, kita select dua-dua objek ni. So nanti you guys akan perasan dia akan ada blue line. Dia akan menghasilkan a blue line pada kita punya objek ni. Okay, jadi ada blue line? Alright, okay. So once dah kita ada blue line, so maksudnya kita dah ada dua objek. So apa yang kita boleh buat, kita boleh klik, okay, yang mana antara empat ni kita rasa bersesuaian. Okay, no need to worry. Kalau macam for example awak macam tak sure jangan risau. Dekat sini kita boleh return back. Maksudnya kita boleh undo balik lah. Okay. So katalah for example saya try the first one. Once saya klik, dia akan hilang hitam. Tak hilang hitam, hilang yang bulatan tu. Kenapa dia hilang bulatan? Sebab apa? Objek bulatan tu tidak bertindih langsung. Dia bertindih secara dalam, dia bukan bertindih luar. So dia tak akan ada, dia akan terus hilang. So jadi yang ni bukan, saya tekan Ctrl Z. So untuk datangkan balik saya punya bulat tu lah. Okay, now saya tekan yang nombor 2. Bila saya tekan nombor 2, apa akan jadi? Dia tak jadi apa-apa. Sebab tak ada satu objek pun yang berada dekat luar. Sebab dia dah bagi tahu kat sini, gambar ni dia menunjukkan dia nak minus front. Minus front maksudnya bahagian paling atas ni dia akan hilang. Okay, dan mestilah dia orang kata apa, dia ada terkeluar sikit lah. So yang ni tak ada. Okay, so biasa. Alright, okay. So kalau kita try yang this one pula, yang ketiga ni, kalau kita tekan tengok apa jadi. Dia akan tinggalkan bulat sahaja. Sebab dia ambil yang bergabung tu. Kiri kanan tu dia buang. Okay, this one is not. And then the last one, apa yang akan jadi dekat sini pun tak jadi apa-apa. Kenapa tak jadi apa-apa? Sebab yang last kali ni dia kategoriskan sebagai exclude. So apa yang dibuat adalah dia akan preserve yang lain, yang dalam bulatan ni je dia akan hilang. Alright, okay. So maksudnya antara empat-empat ni tak ada satu pun yang boleh hilangkan yang bucu ni. Kita nak hilangkan yang bucu ni saja. Kita nakkan yang lain. Maksudnya kita nak line ni dan kita punya bucu sahaja. Alright, itu yang kita punya target yang kita nak lah. So apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya kita punya objek ni tidak betul-betul bertindih di antara satu dengan yang lain. So bila dia tidak betul-betul bertindih, itu yang menyebabkan sebenarnya susah untuk kita nak buat menggunakan path finder. Alright. So apa solution yang terbaik untuk kita buat? Sekejap, ada orang masuk. Okay, so apa solution yang terbaik untuk kita buat? Kalau kita buat macam ni, yang bulat ni dekat dalam, kita tak boleh pakai pathfinder. Okay, so apa kita perlu buat adalah simple sahaja. Alright, okay, kita boleh drag objek ni keluar sikit. Okay, sekejap sekejap. Pelik ni, pelik ni. Sekejap. Dia advance sangat lagi. Sekejap Saya lupa kalau pakai objek ni macam mana nak buat. Sebab kalau buat macam ni tak logik, dia tak akan jadi. Alright, okay. So apa kita buat? Kita ambil objek ni.
Okey, kita ambil objek ni, kita keluarkan sikit. Okey, macam ni. Right. Okey, so dia akan ada macam ni lah. Sekejap saya adjust, saya tengok. Okey. Maybe something like this. Alright, okey. Okey dah? Yang lain dah? Alright, okey. So, apa kita akan buat sekarang ni lah, kita select dua-dua. Okey. Kita select dua-dua. So, apa yang akan terjadi adalah kita ambil yang kita punya. Kalau saya ambil, saya potong, saya ambil ni. Kalau saya ambil ni, dia akan ambil yang ni. Okey. So, kita ambil yang first tu, iaitu unite. Okey, bila unite, tengok apa jadi dekat situ. Dia akan ada extra combine dekat situ. Tadi objek bulat tu dah combine dengan objek petak dekat situ. Alright. Okay. So dekat situlah terjadinya lah yang kita punya bulat tu. Sebenarnya kalau betul-betul sebenarnya saya plan, saya nak ajak awak buat bulat macam ni. Saya tunjuk kejap. Saya nak ajak buat macam ni. Tapi so macam ni advance sangat. Tak apalah, boleh lah. Boleh advance sikit tak? Boleh Okey. Alright. Okey. So tadi yang bulat tadi pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, tapi kita nak very fast forward. Okey, kita pergi dekat kita punya pen tool ni. Tengok kat pen tools ni. Okey, pergi dekat pen tools awak tu ataupun tekan shortcut key, dia adalah huruf P. Okey. Dan nanti dia akan keluar gambar pen. Alright, dah keluar gambar pen dah? Okey, lepas tu kita pergi kat kita punya ni, dekat garisan ni, letak pen tu dekat garisan kita ni. Letak je pen tu dekat garisan kita. Okey, lepas letak garisan kita sampai dia akan nampak ada lining warna biru lah. Okey. You klik sekali je dulu. Nanti you guys akan nampak ada dot warna biru. Okey. Ada tak dot warna biru tu? Okey. Lepas dah klik sekali ada dot warna biru, ambil pen you, bawa dia cross. Cross to another side. Cross to another side. Sama juga, letak kat di atas line tu. Okey. Kali ni listen Kali ni awak klik dan awak jangan lepas. Okey. So apa yang kita boleh buat, kita klik sekali. Lepas tu saya nak awak tarik ke kanan. Sebab kita nak curvekan kita punya tu. Okey. Lepas klik tu awak tarik ke kanan, awak akan nampak line tu curve. Lepas dah dapat line yang curve betul-betul kita nak tu, baru kita lepas kita punya mouse. Okey, cuba try dulu tengok. Ya. Dia tak curve kalau tarik. Awak pakai pen apa? Bukan pensel, dia pen. Dia huruf P. Sepatutnya kalau you tekan second dot, lepas tu you tarik, dia akan curve line tu. Dia jadi apa? Dia lurus sahaja. Okey, macam tak logik. Okey. Kena double click. Maksudnya double click. Aha. Okey, lepas tu nak curvekan dia. Oh, kena double click. Kenapa awak kena double click Kena double. Bukan. Okey. Okey, cuba tengok Okey, tengok saya buat sekarang, saya tunjuk Ini saya single click.
Saya buat satu dot, saya drag to another side, saya single click lagi sekali dan saya tak lepas saya punya mouse, saya tarik je. Nampak tu? Jadi kiri. Oh. Oh. Kenapa macam tu jadi ah? Pelik juga kan? Awak punya Photoshop version? Photoshop lah, Illustrator version? Ah. Okey, yang tadi tu yang tanya saya soalan tu, cuba awak ambil satu bahagian kosong, cuba buat free drawing. Klik sekali, lepas tu drag, tengok dia curve tak? Kalau ikut by logic sepatutnya dia akan curve. Jadi tak? Oh, dekat box tu tak boleh. Okey, okey, itu saya rasa berkemungkinan masa awak buat tu menggunakan pen tu, awak dah draw dekat atas line tu. Maksudnya kita dah makan line tu sendiri. So maksudnya kita dah combine dengan line tu. So kalau awak rasa macam dah combine sangat tu, awak jangan draw atas line tapi just tepi-tepi line saja. Buat macam tepi line macam ni. Lepas tu drag je macam ni, tak payah combine, letak je tepi line macam ni. Lepas tu buat curve. Okey. Once dah dapat curve yang kita nak, yang kita plan yang kita nak, okey dah cantik curve tu. Alright, okey. Then this is enough. Tak apa. Nanti kan saya akan ajar awak macam mana kita boleh buat adjustment. Alright, okey boleh? Alright. Yang lain okey tak? Ada masalah tak? Yang lain okey? Alright. Saya risau sebab pen ni dia sukar sikit lah sebenarnya menggunakan pen. Tapi bagus dia cepat lah. Okay, alright. Okay. So, lepas kita dah draw ni, yang kita punya pen ni masih lagi ada ni tau. Okay. Pen kita ni masih lagi ada. So, apa kita nak buat? Lepas kita dah buat curve sekali, the next drawing tu akan continuous curve, 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 curve. Okay. So, kita tak nak the next curve tu. Kita nak the next tu akan jadi kita punya straight line. So, apa yang awak perlu buat? Ambil awak punya pen ni, pergi balik dekat awak punya second point tu. Klik je balik dekat kita punya second point tu. Okay, once kita klik bermaksud kita matikan dia punya curve punya line. And then dia akan back to normal. Dia akan jadi straight line. Alright, okay. Jadi tak? Okay, jadi. Alright, okay. So, once dia jadi straight line, so apa saya nak you guys buat? You guys just klik, 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 klik. Drawing dia dekat luar kawasan Drawing, klik, klik. Lepas tu combinekan balik sampai dekat kita punya first point tadi. Bila kita letak mouse kita pada first point tu, awak nampak dekat bahagian bawah pen tu dia akan ada huruf O. Bermaksud kita nak endingkan kita punya complete drawing kat situ. Ada tak yang huruf O tu? Ada Okay, once ada huruf O tu awak klik je pada first point tu. Maksudnya kita dah complete kita punya one circle of kita punya drawing. Alright, okay. So bila kita dah complete one circle of kita punya drawing, settle. Jadilah kita punya curve. Tapi jangan buat lagi pathfinder. Kenapa saya kata jangan buat pathfinder? Kenapa saya kata jangan buat pathfinder lagi? Sebab kena ingat tau, kita bukan nak apply pada sini saja, kita nak apply pada yang bawah ni juga. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh terus letak dua sekali. Okey, kalau nak buat satu pun boleh. Kita try satu persatu supaya kita tak confuse. So sebelum kita apply pathfinder, yang ni jadi tak tadi? Complete tak yang ni? Semua complete? Yang laki semua okey? Complete? Jadi? Alright, okay. So, apa yang kita buat, dah complete ni, kita klik pada kita punya objek yang kita dah draw menggunakan pen tadi. Kita tekan Ctrl C. Kita copy kita punya file tu. Okay. Kita tekan Ctrl C.
Okey, lepas saya tekan Ctrl C, barulah kita pergi select kita punya dua-dua objek ni. Barulah kita pergi kepada Pathfinder tadi. Kita ambil Pathfinder yang pertama, iaitu Unite. Betul ke Unite? Siapa tahu? Betul ke Unite? Betul lah. Cuba tekan Unite. Tengok apa jadi. Dia kan dia dah bagi tahu kat situ. Dia apabila yang pertama combine tu dia akan combinekan dengan line-line luar ni. So kita tak nak line luar ni. Kita nak line yang dekat dalam ni je. Ini dengan dalam ni je. Yang ni. Okey, yang curve ni. Kita tak nak yang luar-luar tu. So yang mana kita nak ambil? Sebelah dia. Okey, cuba try klik yang sebelah dia. Tengok apa jadi. Okey, dia akan buang yang minus, yang apa minus front. Maksudnya yang paling awal sekali, yang paling atas sekali. Tadi kita lukis tu adalah paling atas. Okey, so dia buang yang paling atas tu. So tinggallah yang curve ni sahaja. Curve lagi. Okey, apa masalah kat curve? Kejap, yang lain-lain boleh take a break dulu. Saya nak settlekan kau. Hilangkan tajam maksudnya? Okey. Okey, alright. Ni yang yang ni. Okey, kat sini betul. Lepas tu awak klik je kat sini. Klik balik dekat second point tadi tu. Nanti dia akan hilang. Ah? Tak apa, tak apa, tekan balik huruf P. P, pen. Tekan balik huruf P. Nanti dia jadi balik pen. Tak payah. Lepas tu awak terus pergi tekan dekat curve tu. Yang dekat dia punya point anchor tu. Jadi tak? Okey. Okey. Dia patut kalau macam ni, tadi macam ni. Kan awak dah tekan mouse. So bila kita tekan P, klik je pada anchor hujung ni. Lepas tu nampak dia ada satu line ni je kan? Lepas tu you continue drawing kat luar tu. Continue. Lepas tu tekan balik kepada first point tadi. So sekarang ni dia jadi complete set. Sampai balik yang kita punya first point tadi. Okey, lepas tu tekan mouse yang warna hitam tu. Okey. Yang kita punya mouse tu, klik pada objek tu saja, tekan Ctrl C. Yang objek kita yang kita draw guna pen tu, tekan Ctrl C dekat keyboard awak. Dia tak stop apa maksudnya? Curve tu tak stop maksudnya dia continue curve. Betul? Curve yang ni hilang. Macam mana curve ni boleh hilang? Hmm. Okey. Maksudnya maksudnya ni. Okey. Ni macam ni awak punya kan? Lepas tu bila awak tekan je ni terus hilang. Pelik. Macam mana boleh hilang? Okey, cuba start from the scratch. Kita start from the scratch. Okey. Delete yang awak punya ni tadi. Delete awak punya tu. Okey. You start dia terus kat awak punya box tu lah. Awak terus start kat awak punya box. Saya start kat luar tau. Okey, step yang sama. So buat satu point dekat atas garisan yang line ni. Okey, buat satu point. Klik satu point. Dah? Alright. Okey, lepas tu pergi dekat yang second point dekat atas garisan ni. Okey, pergi kat tekan P. Okey, pergi kat second point tu. Second point tu awak klik, awak jangan lepas, lepas tu awak drag. Curvekan dia. Tak ada, dia tak ada bentuk bintang apa-apa. Dia itu mesti salah pen tu.
Mesti salah pen. Cuba awak pergi dekat pen ni. Okey, dekat yang tools pen belah kiri ni. Okey. Dia tak ada, dia ada P saja. Dia ada pen saja, dia tak ada apa-apa. Dia kalau ikut kasar dia ada bentuk ekstrik lah, ekstrik tu. Ah, okey, tak apa tak apa tak apa. So saya pun ada. Dia bukan bintang, dia ekstrik. Ekstrik. Okey. So point dia betul lah. Klik yang pertama, lepas tu pergi kat second point, klik yang kedua. Bila klik yang kedua tu jangan lepas, awak tarik dia, okey, sampai dia curve ikut mana yang awak rasa okey dah cantik curve dia tu. Lepas tu dia jadi apa? Dia tak keluar curve walaupun awak dah tarik. Dia okey. Pelik. Kenapa pen awak tak jadi ni? Ke awak salah ambil pen? P betul, P betul. Okey, P. Kalau pergi second point, sepatutnya kalau tarik dia boleh jadi curve. Tak jadi macam ni eh? Hmm, 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 hmm. Kenapa? Berapa ramai yang tak boleh curve je kita tanya. Berapa ramai yang tak boleh buat curve pen dia jadi lurus? Wah, itu yang lagi pelik tu kadang-kadang ni, yang kadang-kadang ni. Kadang-kadang ni, boleh saya tahu awak punya Illustrator version berapa? Cuba kita tengok kat help tu. Dekat help tu dia akan bagi tahu awak. Illustration punya mana Dia akan bagi tahu ada illustration punya info, ada tak? Okey. Yang mana yang sini? Bukan, dia tak ada apa-apa. Dia patutnya dekat pen tu sendiri dah memang terus kita boleh buat curve, tak payah nak tekan-tekan apa benda pun. Hmm. Ah, jap 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 jap. Biar saya. Kalau macam ni pun jadi juga walaupun saya tak ni kan. P buat lain maksudnya? Oh, tak apa tak apa tak apa. Saya tak kot. Dia dia mesti ada something yang nak kena. Kira maksudnya sekarang ni awak buat first point, second point terus straight. Lepas tu memang tak boleh tarik macam mana pun dia akan jadi straight juga. Dia memang tak akan jadi curve. Ke macam mana? Oh sudah. Kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh. Ya Allah. Citra citra tengok. Boleh? Boleh Memang jadi Ah, dekat mana? 3 kali apa? Okey, okey, okey. Maksudnya awak tadi tercombine dengan line tadi lah Line yang petak tu kan? Okey, betul tak apa. So sekarang ni dah buat objek tu, lepas tu select objek tu, ambil mouse hitam ni, select objek tu, tekan Ctrl C. Okey. Okey, lepas tu select objek dua-dua, lepas tu pergi kat Pathfinder, ambil yang nombor 2 tu. Dia akan datang, dia akan jadi curve macam saya. Jadi tak?
Boleh, 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 boleh. Alright, okay. Boleh kita continue? Okay, boleh. Alright, okay. So, kita dah settle satu bahagian pertama. Sekarang ni kita nak settle bahagian kedua yang bawah ni. This one Okay, step dia senang. Ingat tak tadi kita dah copy kita punya ni, yang curve ni kita dah copy. So kita kena paste balik. Kita kena tampal balik. Untuk tampal balik, awak tekan balik Ctrl V. Bila awak tekan balik Ctrl V, dia keluarlah benda Allah tu tadi. Ada tak? Ada kan? Siapa yang tak ada? Sepatutnya ada lah. Ada, semua ada Semua ada kan? Ada. Alright. Okay. So once dah ada, okay. So awak nampak tak dekat kita punya yang objek yang kita paste tadi tu, dia ada this dot 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 ni lah, this dot 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 ni. So apa kita kena buat adalah kita kena rotatekan dia supaya dia match dengan bahagian bawah ni. So yang ni untuk position ni, yang ni kita kena positionkan dia untuk bahagian ni. So apa perlu buat, ambil mouse awak ni, letak pada bucu, mana-mana bucu letak pada mana-mana bucu dan you rotate. So untuk dapatkan a rotation yang betul-betul perfect, tekan shift dulu. Tekan shift dan you rotate. You guys akan dapat a perfect punya rotation. Alright, okay. So dah dapat perfect punya rotation. Now you susunkan balik dekat di atas dia punya line lah. Bagi dia betul-betul ngam-ngam dengan line tadi. Macam tu. Alright, okay. So you adjust lah bagi dia line dia betul-betul ngam-ngam Alright, something like this. Okay dah? Okay, once kita dah settle, back to the original step tadi, kita select dua-dua dan kita pergi balik kat Pathfinder, kita select Pathfinder nombor 2 tu. Bam! Now you have you punya special punya design untuk you guys punya name card. Right? Okay. Dah jadi you guys punya special name card. Ni berbentuk daun lah. Ala-ala daun sikit. Jadi tak? Jadi. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Selalunya insya-Allah kalau first part tu jadi, second part tu insya-Allah dia akan jadilah. Alright. Jadi Alright. Okey, siapa yang tak jadi? Angkat tangan. Jadi saya tak nampak angkat tangan. Bagi tahu. Siapa yang tak jadi? Hah? Apa awak cakap? Okey, No produce result. Maksudnya maybe berkemungkinan awak punya objek tu tak dia tak intersect tu ataupun dia tidak apa ni, dia tidak bertindih dengan yang objek asalnya tu. Cuba cek balik ke objek awak tu tidak bertindih. Dia kadang-kadang bila kita main Pathfinder ni, dia objek tu dia kena bertindih, tak bertindih nanti dia memang dia tak akan ada result dia macam mana. Cuba cek balik objek awak tu bertindih ke tidak bertindih. Lagi siapa yang tak jadi? Seorang saja ke? Yang lain jadi Lain jadi? Okay, alright. Okay, settle. Alright, okay. So now kita ada dah kita punya name card punya design. Okay, design maksudnya dia punya cover up luaran. So bila kita buat name card, selalu name card akan ada depan dan
belakang. So kita kena buatlah belakang juga. So macam mana nak buat belakang? Siapa tahu? Copy paste. Correct. Copy. Lepas tu paste. Okey. Salah pula. Copy, select ni dulu Select ni dulu. Lepas tu tekan copy, lepas tu tekan paste. Okey, lepas tekan paste, you guys akan dapat the same yang ni. Okey, so dia tak boleh samalah, dia mestilah flip over ke belakang. Sebab kita nak buat dia bahagian belakang. So kita flipkan dia ni. So macam mana nak flipkan dia? Simple sahaja. Select yang bawah ni, right click pada mouse. Kenapa dia keluar tepi ni? Apalah. Okey, right click pada mouse, awak akan nampak dia akan ada keluar this. You guys pergi cari nama dia transform. Transform, you guys akan nampak dia ada satu function tu nama dia reflex. Okey, tekan pada reflex and then dia akan keluar reflect horizontal ataupun reflect vertical. So since that kita akan buat reflect vertical, kita nak melintang tu, kita select reflect vertical dan tekan OK. So dia akan reflect secara vertical ke belakang. Now we have front, now we have back. Front and back. Ulang balik. Alright, boleh. Copy paste dah settle? Okay, so copy, lepas tu kita paste. Now, kita ada dua dekat sini betul. So, yang bawah ni, select dulu kita punya objek yang dekat bawah ni dengan kita menggunakan mouse. Lepas tu, pergi dekat mana-mana area objek ni, tekan dekat mouse awak right click. Okay, once you guys tekan right click, nanti you guys akan dapat this function lah. Ada join, isolate, selected path, masking dan sebagainya. Cari perkataan transform. Once you guys cari perkataan transform, you guys akan dapat ada lagi function dekat situ, move, rotate, reflect dan sebagainya. So you select reflect. Okay? Once dah select reflect, dia akan keluar pop up. Dia akan bagi tahu kita nak reflect in which way. You guys nak reflect dalam horizontal punya style ataupun you nak reflect secara vertical. Kita nak buat vertical. Sebab kalau kita buat horizontal, dia akan jadi terbalik kita punya cut. So kita buat vertical. So once you dah select kepada vertical, dekat bawah ni ada button OK, just click OK. So dah kita tahu ini adalah bahagian belakang cut, ini adalah bahagian depan kita punya cut kita. As easy as that. Okay. Boleh? Ada apa-apa soalan? Siapa-siapa yang tertinggal ke? Boleh Yang lain semua okey? Ya betul, vertical. Tekan okey. Jadi Alright. Okay. Boleh Okay, kita go for 10 minute breaks boleh? 10 minutes. Alright, okay, go for 10 minutes break.
Okey, boleh kita continue? Okey, boleh kita continue? Boleh kita continue? Boleh. Ke tengah minum kopi? Kita tengah minum kopi lagi. Ke tengah makan kuih pisang? Ya. Betul. Tak apa, jangan risau. Properties kan yang mana-mana sebelah kanan ni kalau data hilang, pergi balik kat Windows ni je. Windows ni ada semua. Macam properties ni kita tak pakai sangat. So no need to worries lah. Tak payah risau. Kalau hilang kata, "Sir, saya punya layer hilang. Sir, saya punya color hilang." Jangan risau. Semua ada kat sini. Pergi kat Windows semua ada. Dia tak hilang pun. Cuma kita tak nak dia ada dekat situ lah. Ikut. Macam for example properties ni pun kita tak pakai sebenarnya. Kita boleh je close kita punya properties ni kalau kita tak nak. Library ni pun sama. Alright, okay? So don't need to worries. Okay, boleh kita continue? Semua dah ada? Ayah, ayah, ayah. Oh, risau. Kejap, kita tengok. Kita tengok. Sebab saya tengah buat, saya tengah display saya punya screen ni. Kalau saya display saya punya screen ni memang sebab saya share entire screen. Bila saya share entire screen memang kamera akan padam. Itu memang memang Google punya tu lah. Kalau melainkan kalau saya pakai dua komputer. Maksudnya satu komputer untuk saya punya webcam saja, satu lagi komputer untuk saya punya Illustrator. Sekarang ni saya pakai kedua-duanya dalam satu komputer. Itu memang problem dia orang lah. Memang tak boleh buat apa. Okey, melainkan kalau saya share Windows, berkemungkinan boleh. Sekejap saya try. Tengok boleh tak saya share Windows. Okey, sekarang ni ada saya punya muka. Kalau saya share Windows, tak boleh. Dia tak akan jadi. So saya kena share entire screen. Bila saya share entire screen tu, memang bam terus muka saya hilang. Ah. Okey, boleh kita continue? Boleh, alright. Okay, so sekarang ni kita dah ada kita punya design, kita punya base. Okay, so sebelum kita nak bubuh yang all the details lah, nama, you punya nombor telefon, email and some sort of you guys punya information, kita kena do a little bit design. Untuk kita letakkan sebagai a part of kita punya creativity dekat dalam tu. Alright, okay. So since that kita punya ni more likely like a daun punya style, alright, so kita nak create daun. Okay. So macam mana kita nak menghasilkan daun as simple as possible? Right. Okay. Siapa tahu macam nak menghasilkan daun? Ada orang boleh ke? Tak tahu Okay, tak apa. Boleh. Alright. Okay. So right now, okay. So you guys boleh pergi dekat bahagian kiri ke kanan mana-mana you guys punya space lah yang ada kosong Jangan buat dekat atas you guys punya card ni tau. Cari bahagian space kosong dekat mana-mana canvas you. Okay. So apa saya nak you guys buat sekarang ni? Pergi dekat you guys punya tools ni, ambil ellipse tool ni. Okay, ambil ellipse tool ni. Okay, ambil
and then draw a perfect circle. Okay, tekan shift lah. Kalau kita nak dapatkan perfect circle, kita tekan shift dan kita drag kita punya mouse. So, kita akan dapat a perfect circle. Okay, dah? Dah Okay. Once kita dah dapat the perfect circle ni, apa saya nak you guys buat? Select a perfect circle ni, copy dia. Alright. Tekan Ctrl C. Lepas tu kita paste balik. Okay, kita tekan Ctrl V. Alright. So, nanti kita akan ada dua circle dekat sini lah. Betul Dia akan jadi dua circle. Betul. Sekejap saya. Okay, dia akan jadi dua circle. Betul? Ada dua circle? Alright, okay. So, ya. Ya, ada masalah? Clear? Boleh continue? Alright, okay. So, sekarang ni kita nak buat daun. So, nak buat daun macam mana pada circle ni? Apa yang kita kena buat dulu lah, kita kena hilangkan isi dia. Sekarang ni kalau perasan sebenarnya dalam ni ada fill. Kalau kita tengok dekat kita punya yang ni, nampak tak kat awak punya ni? Mana saya punya mouse tadi mau usah nampak ni. Dekat yang sini kan ada this fill dengan stroke ni. So, kita punya fill tu ada warna putih kan? So kita nak hilangkan fill dua-dua ni. So, apa yang perlu buat? Select dua-dua ni. Okay, once select dua-dua ni, pergi dekat sini, dekat yang fill ni, awak pergi dekat bawah yang fill tu, awak nampak ada 3 lagi kotak. Lepas tu ada satu kotak tu ditulis null, none. Yang ada kotak yang ada slash merah tu. Ada kan? Okay, klik pada kotak yang slash merah tu. So, bila once kita klik pada kotak yang slash merah tu, apa maksud yang dia buat adalah dia akan hilangkan apa isi yang ada. Maksudnya there's no color lah, tak ada isi, tak ada color. Just tinggal sekarang ni kita ada line sahaja warna hitam. Line sahaja warna hitam. Alright, okay. Memang tak nampak apa-apa sebab background kita pun warna putih. Okay. So, once kita dah tinggal line warna hitam, so apa saya nak you guys buat? Ambil mana antara salah satu yang objek ni, kita punya bulat ni. Okay. So, rapatkan dia. Rapat. Macam ni. Sampailah awak dapat daun ni. Nampak ni daun ni? Tengah-tengah ni daun ni. Ini daun. Tengah-tengah ni. Daun. Okay. So, sekarang ni kita nak yang tengah-tengah ni je. So, macam mana kita nak kena buat? Tarik je lah. Klik. Klik. Sampai keluar kotak. Lepas tu tarik je. Sama maksudnya? Tak payah. Jangan risau. Jangan risau. Kecil tak apa, jangan risau. Sebab nanti bila benda dekat dalam Illustrator, kita tak akan ada isu besar kecil tau. Sebab dia adalah vektor. Vektor dia tak akan ada masalah. Kalau kita besarkan pun dia tak pecah. Kalau kita kecil pun dia tak pecah. Tapi kalau kita buat dalam Photoshop, kita kena ambil yang paling besar. Sebab apa? Kalau kita buat kecil, kita besarkan, nanti kita akan nampak pixel. Itu beza dia dengan Photoshop. Alright, so kalau kat sini awak buat kecil tak apa, jangan risau. No need to worry. Nanti kita boleh besarkan. Alright, okay. So, you anggaran lah. Ikut you guys nak buat macam mana you guys punya daun. Kalau siapa nak nipis, kecilkanlah macam ni. Nipiskan macam ni. Kalau nak gemukkan, tebalkanlah. Ya. Apa dia? Okay, sekarang ni select dulu bulat awak tu. Dua-dua tu. Dah? Okay, lepas tu pergi kat belah kiri ni. Okay, pergi kat belah kiri ni. Awak tekan yang belakang ni tau. Dia ada dua tau. Satu yang solid, satu yang fill ni. Yang stroke. Ada satu stroke, ada satu lagi fill. Yang fill ni kan tadi kita dah buang color kan? Kita dah tekan slash merah ni kan? Betul? Okay, lepas tu yang stroke ni awak colorkan dia. Tak kisah color apa-apa pun boleh.
Nanti awak punya ni akan ada line balik. Dah? Alright, okay. So sekarang ni kita nak yang tengah-tengah ni je. Apa kita nak buat? Okay, select all. Lepas tu Pathfinder nombor 3. Okay, kita pergi select all. Pergi dekat Pathfinder, ambil nombor 3. Bam! Yes, betul. Jadilah kita punya daun sekeping. Okay. Jadi tak macam ni? Interset. Yang nombor 3 tu. Jadi tak? Jadi, alright. Okay. So, jadilah sekeping daun, sekeping. So, selalunya kita design, kita tak boleh buat sekeping. Kita buat berkeping-keping, betul? So, apa perlu buat? Buatlah copy paste. Copy paste. Bila kita dah copy paste, kita ubahlah dia punya position. Alright. Okay. So, ubah position. You adjust lah you punya ni. Rotation you macam mana? Macam ni. Buatlah macam dia macam sekeping daun. Readjust lah. You adjust lah. Bagi nampak proper. So, saya buat macam ni. Alright. So, yang ni dah jadi sengit sebelah sini. Saya reflectkan dia secara vertikal. Saya reflectkan dia secara vertikal. Tekan OK. Dan saya drag sebelah sini. Jadilah logo Adidas. Betul? Alright, okay. So, saya select yang ni. Saya tekan copy. Dan saya reflectkan diorang. Tapi kali ni saya buat horizontal. Saya nak dia reflect ke bawah. So, jadilah macam ni. So, apa saya boleh buat? Saya drag, saya tarik. Saya letak macam ni. Bam! Jadilah macam ni. Okay, jadi tak? Ulang nak buat daun. Okay. Alright. Okay. So, first kali. Yang lain boleh continue Yang buat daun tu copy paste tu. Saya nak tolong kawan awak ni jap. Okay, pergi yang bulat ni, ellipse ni. Okay, ambil ellipse tool. Lepas tu buat a perfect circle. Alright, okay. So, buat a perfect circle. Dah? Okay, lepas tu ambil circle ni, select. Lepas tu tekan copy. Lepas tu you paste. Okay, once you paste, you akan dapat dua circle macam ni. Betul? Okay, so sekarang ni ambil mana-mana circle ni, crosskan dia je. Crosskan dia sampai yang macam mana you nak lah. Kita nak tengok. Yang tengah-tengah ni kita nak sebenarnya, nampak ni. Tengah-tengah ni lah daun tu yang kita nak. So, you boleh ikut yang mana you guys nak. Kalau nak daun you gemuk, you kedalamkan lagi lah. Kalau nak daun you kurus, you keluarkan dia lagi. Right, okay. So, the choice is up to you. Okay, you guys nak buat macam mana. Okay. So, dah dapat you punya perfect circle tu. Select dua-dua. Okay. Once dah select dua-dua, pergi dekat Pathfinder, ambil yang nombor 3 iaitu intersect. Okay. Once dah dapat intersect kat situ, dia akan buang yang kiri dengan kanan, dia akan tinggal yang tengah-tengah ni sahaja. Alright. Okay. Yang lain semua okay boleh? Boleh follow? Ke saya laju sangat? Kalau laju sangat tolong inform. Laju sangat boleh Alright. Okay. So you guys boleh buat yang this one. Alah.
You boleh buat this one. So saya reflectkan dia secara vertikal. So saya matchkan dengan yang sebelah sini. Alright. Alright, okay. So transform. Alright, okay. So saya akan dapat this kind of punya daun lah. Alright, okay. So jadilah macam ni, bunga sikit macam ni. Design bunga ni sikit Okay, jadi tak bunga? Jadi? Jadi, alright. Okay, so dah jadi. So sekarang ni dia sekeping kan. So jadi kita nak groupkan dia. Kenapa kita nak groupkan dia? Kita kena assume ini adalah satu objek. So bila kita group, senanglah kita nak move dia macam mana. So apa kita perlu buat? Select semua. Yang daun ni saja, select semua. Okay. Lepas tu you right click. Okay. Lepas tu you guys akan nampak ada satu key tu, nama words tu, nama dia group. Okay. Group ataupun shortcut key dia adalah Ctrl G. Ctrl G tu adalah untuk kita group lah, kita group objek. Okey, apa function kita group objek? Okey, katalah macam for example whenever kita nak select, saya nak gerakkan semua ni sekali. So tak payahlah saya select satu persatu. Okey. Saya select ni siap-siap, saya groupkan dia. So the next time bila saya select mana-mana pun semua dah terselect. Dia dah jadi satu grouping. So kita boleh movable lah kita punya ni dekat mana-mana kita nak. Lebih much more easier lah kalau kita nak gerakkan kita punya objek. Alright, okay. Dah? Dah jadi bunga? Dah jadi group Okay, now kita ambil bunga kita ni, kita letak pada kita punya card kita yang dekat sini. Yang bahagian depan bahagian belakang ni kita biarkan dulu. Kita letak bahagian depan. Okay. So sekarang ni penyusunan bahagian depan ni terpulang you guys nak buat macam mana. You nak susun kecil-kecil dia single pun boleh. Alright, okay. Ataupun you nak buat multiple pun boleh. So macam multiple, maksud kita dah buat group ni, kita copy, kita paste. Kita buatlah resizing yang you guys rasa yang you nampak much more better. Something like this. Maybe something like this. Maybe for example you adalah penjual apa? Perfume. Right? Okay. You adalah perfume seller. Ni bau apa ni? Vanilla. Alright, okay. So adalah you punya design dekat sini. Alright, okay. Boleh buat dekat sini. Okay, buat macam ni pun boleh. Tak jadi masalah. Kalau tak nak buat macam ni, you nak buat macam abstract sikit pun boleh. Tak jadi masalah. Macam ni nak buat abstract. Okay. So, nak buat abstract, you guys buat macam ni. Letak sebesar alam ni. Ambil kau. Macam ni. Kita buat abstract. So dia nampak macam separuh-separuh je. So orang tahu, ini design bunga sebenarnya. Right. So ni terlebih ni macam mana? So gunalah benda yang sama, konsep yang sama. Okay. Apa yang kita perlu buat, kita nak dia dekat dalam ni sahaja. So kita select kita punya card. Saya select ni, saya nak kat dalam. Okay. Boleh tak? Oh, dia tak bagi. Okay, jap. Ni ke belakang, saya send. Okay, dia nak kat dalam. So saya select yang ni. Betul lah. Okay, so dia different object.
Okey, boleh tak tengok? Dia tak bagi ni. Okey. So dia jadi macam ni. Ni cacat sir, kena jadi macam ni. Alright. Tu saya tekan balik paste dekat sini tadi. Okey. Bam, nampak tu. Nampak? So kita boleh buat design macam design extract. So terpulang pada you guys nak buat macam mana. The design is up to you guys. Okay, based on pada satu ni kita boleh buat multiple of design yang kita nak. Alright, okay. So saya ambil pendekatan paling simple lah sebab kita pun tak cukup masa. Sebab lepas ni ada lagi kita nak go on ni. Okay, saya ambil satu macam ni je. Saya squeezekan macam ni a bit. Okay. Okay, nanti later on you guys buat design ni right, okay. Sambil-sambil tu saya cerita sikit. Sir, macam mana nak apply colour, sir? Right. Okay, untuk apply colour. Katalah for example, you dah letak katakan ni nak apply colour pada you guys punya this daun lah. Okay. Tadi kan kita dah buat grouping kan? Okay, untuk apply colour is very very simple. Klik pada kita punya ni. Alright, okay. Bila klik pada ni, you guys pergi balik yang kita punya slash tadi tu, kita punya fill and slash tu, you boleh double click. Once you double click, dia akan keluar this color punya picker lah. So color picker ni you guys boleh pakai what kind of color you guys nak pakai and implement. If like say I take some much more a bit this one. So dia akan blend kepada semua. Dia apply kepada semua lah sebab kita dah groupkan dia. Tapi in case kalau you are planning to do a specific, sir saya nak ni color lain, ni color lain, ni color lain. Okay, boleh. Untuk buat color-color yang berbeza setelah kita buat grouping, apa yang kita perlu buat adalah kita boleh ambil mouse yang berwarna putih. So sekarang ni saya minta you guys, kita try ni dulu Saya minta you guys pergi dekat atas ni, ambil mouse yang berwarna putih ni dulu. Ini ada mouse yang atas tu, selection. Itu ada huruf V. Ini adalah mouse direct selection. Dia punya shortcut key adalah huruf A. So once you guys tekan huruf A, you guys punya mouse akan jadi berwarna putih. So berwarna putih bermaksud kita akan buat direct selection. Direct selection means kita dapat a specific. So katalah for example saya nak select yang this one. So saya select ni, dia akan select yang ni sahaja. Dia tak akan select yang lain walaupun dalam grouping. So once saya select yang ni, saya pergi dekat color dia, saya tukarkan color dia. Maybe this one is a bit, this one yang tengah-tengah ni saya select juga, saya tukarkan color dia. This one is a bit like darkish color sikit, maybe something like sebab di atas light color. This one saya tukarkan sikit color dia, maybe a bit similar ke macam mana. So you guys boleh buat a single punya color punya differentiation lah. You guys boleh adjust. You guys boleh tambah. Okay, kalau you guys nak create, you guys punya creativity lah. Right, okay, a bit greenish, and then sampai this one dia a bit orangey, sorry, yellowish. Something like that. Katalah itu logo you. Nampak? Setiap satu tu ada different color. So you guys boleh buat. Kalau nak single color boleh, nak buat multiple color pun boleh. Terpulang pada you guys. Tapi the option is there. Tapi dalam masa yang sama, bila saya tekan balik mouse yang berwarna hitam tu, dia masih lagi as a single object, grouping object. Jadi kita tak payah susah-susah nak kena ungroup balik color satu lepas tu regroup balik. Tak, kita terus boleh buat direct selection on how kita color up kita punya object. Okay, boleh tak colorkan objek tu? Boleh. Alright. Okay, settle Nanti yang design ni nanti you guys buat Boleh continue sambung Boleh, alright. Okay, kalau tak guna, kalau ada orang tak nak guna apa daun-daun pun boleh, you guys boleh guna benda lain. Ada banyak objek kat sini, petak ada, bulat ada, sama kat konsep dia. Okay, now kita nak pergi satu lagi tools lain, iaitu kita nak buat kita punya text. So how we gonna use our text? So pergi dekat sini, dekat tools ni, alhamdulillah, pergi dekat tools ni, and then you akan jumpa ada satu wordings tu di huruf T. Okay, ataupun shortcut key dia adalah T.
So once you tekan T tu, nanti dia akan keluar sama macam yang kita punya dekat dalam kita punya Photoshop lah. Ada satu icon yang untuk kita buat text tu. Alright, okay. So you just click anywhere. Jangan klik atas line sebab atas line tu kan dia akan buat something yang a bit weird. Okay. So you guys klik dekat mana-mana kawasan kosong tu, ada banyak tu, you guys klik je dekat mana-mana. So saya dah select saya punya ni, tekan huruf T ataupun tekan ni saja. So dia akan keluar those icon. Saya klik saja, nanti dia akan keluar perkataan this lorem ipsum. Okay. So you just delete first and then you wrote down your name. So you guys tulis kat situ nama you sebagai indication these are the first starting of you guys punya words punya design lah. Sudah dapat tu complete, okay. Kalau you guys dah settle, tekan escape. Kalau you guys tak tekan escape, maksudnya dia masih lagi berada dalam function text, okay. Always whenever you guys dah habis writing, you guys kena tekan escape. Bila tekan escape, dia automatically akan convert you punya mouse jadi mouse yang berwarna hitam. Now you have you guys punya text. Now your text ni adalah movable. You guys boleh adjust which part of that you guys punya ni nak letakkan dekat mana-mana pun boleh. Anywhere on the screen. Okay, you guys boleh letak. Alright, okay. Okay, sekarang ni cuba buat nama awak dulu. Tulis nama awak dulu menggunakan text tu. So tengok jadi ke tak jadi. Okay, boleh? Text boleh? Text tu sini boleh? Boleh? Boleh. Boleh? Alright. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak modify kita punya text. Okay, dia tak sama macam dalam Photoshop, dia a bit different tapi samalah. Kalau dalam bahasa editingnya sama, tapi bagi saya much more easier lah menggunakan Adobe Illustrator. Okay, so untuk kita nak edit ni, kita kena pergi kat kita punya character tools. Dia bukan type tools, dia character tools. So kat mana kita nak dapat character tools tu? Pergi dekat Windows. Okay, pergi dekat Windows. Kalau awak cari dekat sini tak ada. Dia tak ada dekat C ni. Dia memang tak ada kat sini. Awak kena pergi bawah. Awak cari type. TYPE type. Nanti awak akan nampak ni. Dia ada character tools. Dia bukan type tools dia character tools. Dia tersorok kat dalam ni sikit. Okay. Ataupun dia punya shortcut key dia adalah Ctrl T. Okay. So once you guys tekan character tools ni, apa akan jadi? Dia akan keluar pop up the same exactly dekat dalam kita punya Photoshop. Alright, okay. So Photoshop kita boleh tukar kita punya font, you guys boleh adjust you guys punya leading, tracking, and then you guys punya spacing, semua you guys boleh adjust the same things, okay. Cuma kalau macam for example dekat sini saya dah ada buat saya punya nama. So saya klik saja pada saya punya text dekat dalam saya punya type of font tu, saya just menggunakan saya punya saya menggunakan saya punya arrow pada keyboard saya untuk pilih what kind of font yang available. So dia akan auto changes. So dalam masa sama saya boleh tengoklah which one is yang proper untuk saya letak sebagai saya punya design dekat saya punya name card. Okay, just scroll. Ikut you guys lah. Okay, font apa yang you guys nak pakai, nak guna. Okay, this one something good. Okay. Selalunya kalau macam kena faham lah, okay, konsep apabila kita membuat name card, the first thing orang nak tengok kita punya nama. So nama kita maybe kena a bit bold and strong supaya orang first nampak je terus bam nama dia tahu kita adalah siapa. That is the main point of giving
kita punya name card pada orang. Bukan kita bagi name card pada orang, the main point adalah nak tunjuk kad kita cantik tak. Cantik kad kita tu adalah second things. The first thing adalah people want to grab your name card because of they want to know who you are. What is your name? Itu the first thing yang kena come out dalam you guys punya ideology whenever kita producing name card. Ramai orang yang buat, orang kata different pula, membuat andaian sendiri yang mengatakan oh kita kena buat better design baru. Tak, it's different okay. So you guys, saya ada very less punya font okay. So tak ada banyak choice sebab dalam ni saya tak ada update apa-apa font. So maybe saya boleh guna something like this one. Okay, saya ambil ni lah, rounded. Right, okay. So saya dah ada saya punya font. Saya boleh adjust dia punya sizing. Okay, saya boleh adjust ambil 12 ke 24 ke 21 ke, saya boleh adjust. Right, maybe I put 14, 12. Okay, saya put 14. Okay, 14 is well enough. And then susun position dia dekat sini. Right, okay. And then barulah you start bubuh lah you punya apa position. Okay, saya letak position saya kat sini. Salah. Okay, so saya letak itu position saya. Alright, so this one I'm reducing the size and also the font type. Okay, saya guna area, saya reducekan saya punya font. You boleh menggunakan name card yang dah ada available lah sebagai kita punya references. Sebab selalunya bila orang hantar print out buat name card ni, dia bukan simply dia bodoh-bodoh dia sendiri tak. Dia dah tahu, dia follow yang mana dah ada pernah buat yang nampak cantik, jadikan sebagai references pada kita punya name card. Alright, okay. I think I got this wrong. Right, I think correct, I got this wrong. Alright, okay. So saya dah ada nama, saya dah ada saya punya position saya. Alright, settle. Okay. Semua okay, ada masalah boleh? Boleh? Boleh Boleh. Yang lain ada masalah? Yang lain ada masalah tak? Siapa-siapa ada masalah? Okay, okay. Kalau okay, Alhamdulillah. Alright, okay. So, I think that's it untuk kita punya tutorial sesi hari ni. Setakat ni saja. Saya tak nak go up further. Nanti you guys akan pening. So, I think apa yang saya dah ajar you guys hari ni memang quite intensif lah. Sebab memang you guys dah terus pergi intermediate punya level. We all discover things and then kita just terus masuk dalam kita punya Pathfinder and then you guys terus belajar buat this kind of punya things, alright? Dengan text, okay, so on. So, I think you guys boleh continue. Okay.
So what I need you guys to do next adalah continue designing your punya name card. Okay, buat both front and back. Okay, and then applying design dan sebagainya. Alright, okay. So save this file, pergi dekat file, pergi save as, save you guys punya file, jangan hilang file ni, kena save. Okay. So dia akan keluar ni for the first time, tekan on my computer ataupun you guys punya computer. So select desktop, saya tulis dekat atas situ adalah name card supaya saya tak lost saya punya file name card design. Okay, so name card design dia akan store sebagai AI punya file, desktop, Illustrator, lain tak payah usik dan sebagainya. Terus akan save, bam, settle, dia akan bagi tahu. Okay, dah settle. Alright. Okay, so far okay, boleh? Boleh, Alhamdulillah. Right. Okay, ada siapa-siapa ada masalah tak? Ada siapa ada masalah? Ada siapa-siapa ada masalah? Boleh? Alright, okay. So, alright, untuk continue you guys punya work on later. Okay, so I just show you guys some few. You guys boleh pergi kat internet, alright. So you guys boleh pergi, you guys boleh tengok there was a bunch of name card yang ada untuk become part of you guys punya idea lah how you guys nak implement dan apa info apa nak kena letak so you guys boleh refer lah. Dekat sini letak nama, position, lepas tu nombor telefon, email, apa benda semua-semua dah ada. Ni sama macam kita punya tadi yang daun tu. Right, okay. So you guys boleh apply nama ni dan you guys boleh apply color themes. Pilih what kind of color themes, dan orange hitam. Nak diskan hijau orange. Maybe something yang nak jenis macam ni. Alright, okay. Ataupun yang malas dia buat macam ni. Dia bukan malas lah sebenarnya. Ni memang dia punya company punya branding color. So white and warna hijau. So they maintain this profile color lah. Alright, okay. So you guys boleh tengok dekat internet, there was a bunch of name card. You come up dengan you guys punya idea. Dia macam, sir, saya nak buat separuh ni, separuh macam ni, color ni, boleh, tak ada masalah. The ideas is yours. Alright, tapi you make sure you guys boleh refer dulu, tengok kat sini lah. Yang penting what the things that you need to letak kat you guys punya name card. Alright, tadi design dah ada kan, kita punya design bunga-bunga tu kan. Just assume itu adalah a part of you guys punya company punya logo lah untuk you guys buat. Alright, okay. Nampak ni. Siap ada emboss lagi ni. Kan senang nak buat benda lah ni. Ni siap ada QR code lagi ni. Dah bagi name card, bagi lagi QR code. Kalau lupa nombor gak, saya tak tahu nak kata macam mana kan. Right. Okay, tak apa. Nanti you guys balik untuk continue, nanti you guys jadikan Google sebagai reference you. Macam mana design tu dibentukkan dan sebagainya. Alright, okay. Alright, okay. So far ada apa-apa soalan? Sekejap, hilang muka saya. So far ada apa-apa soalan? Tidak faham? Tidak tahu? Okay, boleh? Boleh, right. Okay. So insya Allah saya akan cuba upload video ni. Minggu ni memang agak slow sikit saya nak upload video. Sebab internet dekat college ni tak berapa nak laju. So jadi saya kena upload one by one lah. Tapi saya akan cuba by this week saya settlekan untuk upload semua. Dan video tutorial ni saya akan try upload malam ni. So at least siapa-siapa yang terlepas ke, tertinggal ke dan sebagainya, you guys boleh follow up balik dalam kita punya tutorial. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sebelum saya sudah kelas kita, minta untuk you guys isi attendance dulu. Alright. So far how's the class? Okay? Ke bosan ke? Ke? Sir ni laju sangat lah. Sir ni kan. Saya cakap gitu orang tak faham sir. Sir macam ni lah. Sir ingat kita orang ni budak-budak degree ke macam ni. Kalau tak ada masalah bagi tahu. Kita boleh auto kita adjust. Alright, okay? Okay, saya dah masukkan you guys punya attendance dekat you guys punya chatting room, so you guys boleh isi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Thank you.